Selamat petang dan salam sejahtera, saya Husna. Mutakhir ini, China menyaksikan ledakan teknologi tanpa pengendali, antaranya teknologi kenderaan tanpa pemandu telah menjadi salah satu industri baharu yang paling mencuri tumpuan. Setakat ini, hampir 80,000 paten teknologi memandu automatik dicatatkan di seluruh dunia dan 40% daripadanya dimiliki China. Jadi untuk topik program hari ini, kami ada jemput Satria untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai keadaan perkembangan industri yang terbabit. Jadi setahu saya, Satria pernah mencuba robot taksi sebelum ini kan? Boleh tak berkongsi pengalaman itu kepada kami? Ya, sekarang kalau macam bas atau taksi tanpa pemandu sudah beroperasi di beberapa bandar sebagai uji cuba. Ada 6 bandar termasuk macam Beijing, Shanghai dan juga termasuk kampung Satria iaitu Wuxi. Ya, di Beijing kita buat kali pertama mendapati ada bas tanpa pemandu. Sebenarnya sempena Sukan Olimpik musim sejuk ya, dia ada 2022 diadakan. Pada masa itu, bas macam ini tanpa pemandu digunakan dalam kampung atlet atau khususnya di Taman Shougang dekat kita. Dia untuk menghantar atlet atau berbagai staf-staf yang lain. Tapi selepas itu, sebenarnya uji cuba terus diadakan dalam Taman Shougang tersebut. Dan pada tahun 2022, saya membawa anak isteri pergi ke sana untuk melancong ke sana dan juga sudah cuba taksi yang tanpa pemandu pada masa itu. Tapi katanya tanpa pemandu. Pada masa itu masih fasa yang pertama. Fasa pertama uji cuba. Masih ada seorang duduk di sana. Dia sebagai pengawal keselamatan. Kalau ada apa keadaan cemas, dia akan langsung memandu kereta tersebut. Jadi pada tahun 2023, iaitu tahun lalu, ya, ada wartawan-wartawan dari Malaysia datang ke sini. Saya pun membawa mereka melawat ke Taman Shougang. Mereka pun setelah tahu ada di sana ada taksi yang tanpa pemandu, mereka nak cuba. Macam mana komen mereka? Ya, saya pun sudah menolong panggil satu kereta taksi datang, mereka masuk dan saya pun amat terkejut kerana ada kemajuan lagi iaitu sudah tak perlu ada seorang pengawal keselamatan duduk di depan. Langsung tak ada orang duduk dalam taksi tersebut. Kita 3 orang masuk, dia secara automatik akan beroperasi dan ketika ada lampu merah lalu lintas, dia akan henti di sana dan akan dia boleh memusing ke kiri ke kanan. Kalau ada macam perlu berhenti, dia akan membrake. Kebetulan ada satu kali ada orang yang menyeberangi jalan, tiba-tiba menyeberangi jalan. Saya pun amat terkejut dan nak tengok apa reaksinya atau responsnya dari kereta tersebut. Taksi itu dia langsung berhenti dengan cukup stabil dan dia bahkan sudah mengehom untuk mengeluarkan bunyi amaran kepada orang yang menyeberangi jalan. Saya rasa memang semua termasuk Satria, termasuk 2 wartawan dari Malaysia. Mereka sangat terkejut. Teknologi ini sudah berkembang ke begitu maju, bahkan sudah digunakan cukup selamat dan lancar dalam satu kawasan yang begitu luas. Dan kalau saya juga pernah cuba naik robot bas, juga robot bas yang tanpa pemandu di Bandar Guangzhou pada tahun lepas ketika saya melawat ke bandar itu. Dan bas itu juga pernah dicuba oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ketika beliau melawat ke China pada awal tahun lepas. Dan ini juga dilihatkan sebagai salah satu tindakan untuk mempromosikan produk kepada pasaran Asia Tenggara oleh syarikat WeRide, iaitu syarikat yang menyediakan robobus itu. Dan selain itu saya juga pernah mencuba robot taksi yang sama juga di Taman Shougang di Beijing dan juga pernah membeli aiskrim melalui trek aiskrim tanpa penjual di dalam kampung atlet di Hangzhou ketika berlangsungnya Sukan Asia ke-19 di Hangzhou pada tahun lepas juga. Tetapi saya rasa kesemua senario yang saya sebut tadi itu adalah di dalam satu kawasan ujian khas saja. Jadi boleh tak Satria memberi lebih banyak contoh yang mana teknologi tanpa pemandu ini digunakan dalam kehidupan harian kita? Saya rasa pada masa ini, kalau
taksi atau bas tanpa pemandu masih dalam uji coba. Dia belum macam taksi yang benar-benar beroperasi di mana-mana, nak pergi ke mana-mana pun boleh. Dia cuma sekarang dia kawasan uji coba langsung diperluas. Macam dulu kita hanya melihat dia operasi dalam taman Shougang, satu taman sahaja. Sekarang sudah ada, kalau kita ada pelancong pergi ke Wuhan, setelah keluar dari lapangan terbang, boleh jumpa taksi di sana tanpa pemandu. Dia boleh membantu menghantar penumpang dari lapangan terbang pergi ke bandar Wuhan. Dan begitu juga macam di kampung halaman saya iaitu Wuxi, ada bas yang beroperasi mengikuti laluan yang tertentu macam bas yang lain punya. Dan saya rasa ini semuanya sudah memperlihatkan teknologi ini bukan untuk teknologi masa depan lagi. Dia sudah boleh digunakan dalam kehidupan harian. Bahkan ada lebih banyak bidang yang boleh digunakan macam dalam berbagai platform e-dagang. Mereka sudah menggunakan berbagai kereta yang kecil tanpa pemandu untuk menghantar barangan yang ditempat oleh kita melalui macam telefon pintar. Dulu ada orang yang khusus menghantar barangan macam ini ke rumah kita atau ke tempat yang tertentu, kita boleh pergi ke sana untuk mengambil. Tapi sekarang kerja ini dilaksanakan oleh kereta tanpa pemandu. Dia setelah tiba di depan satu komuniti, dia akan hantar satu SMS atau password kepada kita. Kita boleh keluar di sana untuk scan satu macam QR code atau masukkan password, langsung boleh buka kereta tersebut membawa barangan yang di tempat kita. Saya rasa teknologi ini juga digunakan dalam hotel kan Ya, untuk hotel hantar ini sudah banyak. makanan. Ya. Saya rasa kerana ini masih kalau dalam hotel ini merupakan satu tempat yang kecil saja, tapi dia digunakan dalam satu bandar untuk menghantar barangan. Ini sudah ada boleh dikatakan kemajuan lagi besar. Dan sekarang bukan hanya kereta boleh beroperasi secara otomatis, dia boleh berhenti otomatis. Dan bukan macam dulu kita masih duduk dalam kereta, dia akan membantu kita untuk parking, untuk berhenti. Dia sekarang kita macam masuk kerja, sudah tiba di pejabat kita turun. Kereta itu boleh dia sendiri pergi ke tempat parking untuk cari di mana ada tempat yang kosong untuk parking. Dan setelah kita tamat kerja keluar, kita tekan telefon pintar saja. Kereta ini boleh sendiri keluar dari tempat parking untuk hingga ke tempat kita tunggu di sana. Saya rasa ini memang memang mengejutkan saya sendiri. Saya belum ada pengalaman untuk mencuba teknologi macam ini. Tapi saya rasa ini sudah tidak lama lagi. Ini akan digunakan secara cukup luas. Kerana kalau berbanding dengan orang yang memandu kereta, saya rasa orang yang kita sebagai pemandu, kadang-kadang kita akan ada kesilapan untuk menghadapi berbagai keadaan cemas. Dan bahkan mungkin juga ada sebahagian orang mungkin macam sudah mabuk, mereka akan terus memandu kereta, tapi ini akan membawa satu termasuk juga penumpang, termasuk juga pemandu ke satu keadaan yang cukup bahaya. Tapi berdasarkan statistik atau data yang sedia ada, kereta atau taksi bas yang menggunakan sistem tanpa pemandu ini lebih selamat berbanding ada yang pemandu. Oleh itu saya rasa ini mungkin merupakan satu trend pada masa depan, iaitu untuk menjamin satu lalu lintas yang lebih teratur, lebih selamat. Kereta yang tanpa pemandu akan digunakan lebih luas. Kalau boleh beli, saya pasti nak beli kerana saya lah orang yang tidak pandai memandu. Satu statistik terkini mendapati pasaran robot di China dengan nilai berskala 8.68 bilion dolar Amerika menyaksikan perkembangan yang amat pesat. Penggunaan robot untuk sektor perindustrian mengungguli pasaran antarabangsa selama 7 tahun berturut-turut, selain turut mempunyai potensi besar dalam sektor perkhidmatan. Dan kita juga berharap teknologi ini dapat digunakan dengan lebih meluas dalam kehidupan harian kita. Baik, inilah perkongsian kami untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.